Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera. Salam reformasi, salam perjuangan. Salam pasik, salam kekal tegang kepada geng-geng yang berada di menonton saya dan mengintai saya daripada jauh. Kan, yang tak masuk dalam ni mungkin mengintai daripada jauh. Tolong share tuan-tuan. 830 orang mata memandang, 2-3 orang je share. Kesian saya. Share dalam Facebook ke, dalam TikTok ke, dalam WhatsApp ke, dalam apa saja aplikasi, tolong share tuan-tuan. Tak salah, tak rugi, tak ada orang kata makan modal, orang kata kan, tak perlu keluar modal, tak perlu keluar duit nak share live kita ni. Tuan-tuan juga boleh tap kan, klik button love, button like, button apa semua tu button yang ada dekat ni. Bila kita klik, kita like, itu kaedah untuk kita nak bagi tahu bahawa live itu aktif. Sebenarnya. Jadi lebih ramai orang melihat. Kadang-kadang orang bertanya pada saya, macam mana Iswardi saya nak membantu live Iswardi ni? Tak perlu bantu banyak. Macam saya kata tadi, share, like, subscribe. Lepas tu tap love, tap like, komen. Kan? Komen-komen yang baik, yang membina. Kalau komen-komen yang tak baik, yang membina pun silakanlah. Dosa tanggung sendiri. Saya tak tanggung dosa orang kan. So masing-masing punya hal lah. Kan? Sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like, komen dan share. Serta aktifkan lonceng notifikasi anda agar tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel ini. Okey, Aman Palestin mohon bantuan orang ramai tampung kos mahkamah. Okey, Aman Palestin baru-baru ini dihadapkan ke mahkamah. Dua daripada pimpinan tertinggi di dalam Aman Palestin Berhad dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah dan juga salah guna kuasa pecah mana. Aman Palestin Berhad melancarkan tabung solidariti khas Aman Palestin bagi menampung kos urusan mahkamah lebih 2.2 juta setelah akaunnya dibeku oleh SPRM. Dalam satu hantaran di Facebook, pertubuhan itu meminta orang ramai membantu mereka membersihkan kembali nama baik aman dan bebas daripada segala pertuduhan di mahkamah. Pada bulan 15 Februari, pengarah eksekutif Aman Palestin Abdullah Zaid Abdul Rahman dan juga pegawai eksklusifnya Awang Sufian Awang Piut mengaku tidak bersalah atas 164 pertuduhan melibatkan pengubahan wang haram, penipuan dan pecah amanah bernilai 39.53 juta ringgit. Abdullah Zaid dan Awang Sufian masing-masing didakwa atas 52 pertuduhan pecah amanah harta milik Aman Palestin bernilai 20.9498.8 juta mengikut Seksyen 409 Kanun Kesesahan yang boleh dipenjarakan sehingga 20 tahun sebat dan denda jika disabitkan kesalahan. Mereka juga didakwa secara bersama bagi 19 pertuduhan penipuan dengan memperdayakan Aman Palestin menyerahkan wang keseluruhan 39.15 juta kepada Samudera Cempaka Sdn Bhd bagi pembelian emas seberat 2 hingga 12 kilogram. Pada November lepas, SPRM membekukan 41 akaun bank milik Aman Palestin dengan jumlah keseluruhan 15.87 juta susulan siasatan terhadap dakwaan pertubuhan amal berkenaan menyalahgunakan wang sumbangan orang ramai. Pembukaan ini juga menyebutkan organisasi itu yang ditubuhkan sejak 2004 menutup 13 cawangannya daripada 20 cawangan di seluruh negara. Pada 13 Februari, pengurus Jabatan Media dan Dokumentasi Aman Palestin Ismail Muhammad Jufri dilaporkan berkata hampir 100 daripada 150 kaki tangan mengambil cuti tanpa gaji. Susulan tindakan SPRM bekas Perdana Menteri Datuk Mahathir meminta Suruhanjaya itu membenarkan Aman Palestin menghantar bantuan 10 juta kepada rakyat Palestin. Pada 1 Februari, Aman Palestin merayu agar membatalkan pembukuan ke atas 11 akaun banknya. Organisasi tersebut memerlukan lebih 770,000 sebulan untuk menanggung kos operasi dan pembiayaan gaji dan juga kaki tangan. Ini adalah berita daripada Aman Palestin. Aman Palestin melancarkan tabung solidariti kes Aman Palestin bagi menampung kos urusan mahkamahnya yang berjumlah lebih 2.2 juta ringgit. Perkara tersebut diumumkan di... Okay, right. Baik. Tuan-tuan nak bagi derma ke? Okeylah, tuan-tuan macam ni lah. Saya kenal personally sebenarnya dengan Ustaz Abdullah Zaid ni. Okay. Saya kenal personally. Saya kenal dia sejak tahun 2000, 2001, 2002. Saya kenal dia lama. Personally, betul. 2001, 2002. Saya kenal dia lama. Tapi satu benda yang mungkin korang tak tahu, fun fact. Aman Palestin ni daripada apa yang saya dapat saya baca, Aman Palestin ni sebenarnya dikaitkan dengan satu organisasi yang dinamakan sebagai ISMA, Ikatan Siswazah Muslim Malaysia ISMA.
Dan juga ISMA ni, kalau kita tengok dia punya track dia daripada satu carta, saya tengok ISMA ni, di samping dia ada Aman Palestin, dia ada satu lagi dia punya rangkaian TV, dia namakan TV per TV. TV per TV ni tuan-tuan adalah satu TV yang memang anti dengan Pakatan Harapan. Bukan setakat kalau anti dengan kerajaan Madani ni satu hal, tak apa. Tapi bukan kata tak apa, tapi dia sejak awal dia memang anti dengan Pakatan Harapan. Dan kalau korang ingat, ISMA ni dulu, awal-awal dulu dia pernah ada satu parti nama Berjasa. Bertanding menggunakan nama Berjasa atas tiket ISMA pada waktu itu. Dan satu kajian digunakan, orang kata satu kajian dibuat mengatakan bahawa sebenarnya antara yang kuat pada PRU ke-15 dahulu menunggang dan mengangkat PAS bukan PAS sendiri tetapi ISMA. Dan fun fact juga, tuan-tuan tahu tak, yang buat filem Mat Kilau itu, producer dia adalah orang ISMA. Sebab itu kenapa pada masa itu, just the right time, dia main sentimen Melayu masa tu, Melayu Islam untuk filem Mat Kilau itu. Sebab ISMA ni memang satu so-called badan dakwah, tetapi dia lebih incline kepada, dia bukan agama Islam satu hal lah, tapi dia adalah satu badan dakwah yang sangat berat ke arah nasionalisme. Dia sangat berat ke arah nasionalisme. Sebab itu dia punya slogan kalau tak silap, Melayu bersatu, Melayu is something to do with Melayu lah. Kan? Something to do with Melayu. So, yelah, ikhlas mula-mula tu ikhlas lah. Saya tak menuduh apa-apa kan. Ikhlas tu mula-mula ikhlas. Tetapi dia dah mula out of their ways sebenarnya. Kita tak ada masalah siapa nak join politik, silakan. Tetapi bila dia menggunakan kaedah yang bagi saya sangat mengelirukan kepada pengikut-pengikut dia, dengan cara mengatakan bahawa inilah ajaran Islam, inilah kaedah yang diajarkan oleh Islam, inilah dakwah Islam. Dan dia menggunakan sentimen-sentimen seperti Palestin kan, perjuangan Palestin, antara lainnya bangsa Melayu kan, agama Islam, which is not wrong. Tak ada siapa salah nak berjuang untuk Palestin, berjuang untuk Melayu, berjuang untuk Islam. Semua tu tak salah. But then again, bila digunakan kesempatan, saya tak tuduh ISMA buat macam tu, tetapi bila gunakan kesempatan-kesempatan ini untuk ride on, itu kelebihan mereka. Dia pandai ride on, apa orang kata, sentimen untuk nak meraih simpati kita. Dan sebab itu, kenapa saya kaitkan cerita ini, sentimen PAS, saya kaitkan dengan cerita Maula yang penipu daripada Maghribi, yang dikatakan bukan sebenarnya Maghribi sendiri, Morocco sendiri kata dia tak kenal pun Maula itu, dan tak ada pun Maula itu daripada keturunan Rasulullah SAW. Kenapa orang Melayu kita ni mudah terpana dan terpesona dengan cerita-cerita Islam dan Melayu ni, tuan-tuan? Kenapa? I think one of the biggest reasons, satu alasan dan sebab sebenarnya, sebab kekurangan ilmu di kalangan orang Melayu kita sendiri. Sehingga kita tak dapat mengenal. Saya tak salahkan orang Melayu kita, kadang-kadang kita ni terkeliru. Ustaz ni berceramah, ustaz ni berceramah, ustaz tu pun ceramah, ustaz ni berceramah, ustaz ni boleh ceramah. Lalu kita assume semua ustaz-ustaz dan ustazah-ustazah ni, semua ceramah dia betul dan semua ceramah dia menuju kepada kebenaran. Kita assume blanket macam tu dulu. Takkanlah kita nak kata dia orang tu salah. Bukan. Kita tak kata salah. Tetapi kita kena letak filter. Now, nak letak filter, nak ada filter tu, kita kena ada ilmu. Okay, aku ni tak ada ilmu. Pandai pun tidak. Yelah, aku walaupun ada PhD, tapi aku tak bukan mengaji agama. Dan kena cari orang kita boleh percaya tentang ilmu dia. Sebab itu kita ada satu pepatah mengatakan bahawa apa orang kata, mazhab orang awam adalah kepada guru yang dia belajar. Mazhab orang awam adalah kepada guru yang dia belajar. Kita tak boleh kata kita ni mazhab Syafi'i, tuan-tuan. Kita tak boleh kata kita ni mazhab Syafi'i. Sebab kita buku kitab Syafi'i pun kita tak habis belajar. Tapi kita berguru dengan tok guru kita, ustaz-ustazah kita kan. Maka itulah mazhab kita sebenarnya. Dengan mufti-mufti, bila mufti kata kena bayar zakat, fitrah,
guna apa orang kata, guna duit. Oh, kita pun bayar guna duit. Sedangkan ni mazhab Syafi'i kata haram pakai duit. Haram bukan kata ada alternatif, tak. Imam Syafi'i kata tak boleh bayar pakai duit, kena pakai makanan ruji. Tetapi kita tak menggunakan fatwa mazhab Syafi'i dalam perkara tersebut. Kita gunakan mazhab fatwa lain, mazhab lain kerana ada apa orang kata, ada maslahah ataupun kebaikannya dekat situ yang lebih baik. Now, point saya dekat sini, kita look back kan, apa yang berlaku. Kita cerita Maula, kita cerita Aman Palestin. Saya tak tuduh Aman Palestin dah bersalah, tetapi bagi saya dia akan jadi teknikal nanti. Sebuah syarikat menggunakan dana awam atas tujuan melabur di tempat lain. Is that allowed? Kan, adakah itu sesuatu yang membenarkan? Sesuatu yang menarik lah. Sebab dia bukan NGO. Aman Palestin ni bukan NGO. Dia syarikat. Dia Aman Palestin Berhad. Dia syarikat. So, adakah dibenarkan sebuah syarikat menggunakan dana awam yang dipungutnya untuk dia invest? Dia bukan curi duit tu. Kita tak tuduh dia ambil duit tu. Maksudnya dia 1 sen pun dia tak bagi kat Palestin. Kita tak kata macam tu. Kita cuma kata bahawa ada dana itu digunakan dia invest di tempat lain yang tidak berkaitan dengan tujuan dia nak apa orang kata, dia nak ambil dana tersebut. Baik, ada yang berhujah, dia kata dia ambil dana itu kan, bukannya dia curi. Dia letak dan invest. Contoh, dia beli emas. Bila harga emas tu naik, dia jual. Duit tu nanti dia guna balik untuk membantu rakyat-rakyat yang susah, Palestin dan sebagainya kan. Itu hujah dia orang. Is that justified? Itu satu persoalan. Adakah itu dibenarkan? Itu satu persoalan. Jadi kita akan lihat dalam trial ni nanti, insyaAllah. Macam itu saya berhujah tentang kes Ustaz Abid Liu kan. Ustaz Abid Liu, saya kata, saya bahas saya cerita, saya kata pergi hujung dia, kita kena tunggu mahkamah dedahkan nanti bukti-bukti yang orang luar macam kita ni kita tak tahu. Kan, kita tak tahu. Tapi kita boleh assume dan kita boleh andaikan apa yang berlaku sahaja. Okay, habis.